Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adil bin Muhammad Razali, Penemometrik A19HP 0067. Saya merupakan pelajar tahun pertama semester 2 di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang sarjana muda teknologi serta pendidikan kedokteran mekanikal. Hasrat saya untuk memilih kerjaya sebagai seorang guru sudah bermula ketika saya di menengah rendah, iaitu ketika habisnya pentadbiran tingkatan 3. Pada waktu itu saya sedikit sebanyak mengkaji tentang institut perguruan di Malaysia. Setelah itu, setelah habisnya SPM, saya memohon untuk IPG, namun saya gagal dan saya tidak pernah putus asa untuk menggapai cita-cita saya. Jadi saya tetap berusaha untuk dapat keputusan baik untuk meneruskan usaha untuk menjadi seorang guru. Hasrat saya untuk menjadi seorang guru demi memberikan ilmu kepada anak bangsa dan membentuk sasiah yang terpuji di kalangan pelajar, seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, mengapa saya perlu dipilih terhadap penerimaan beasiswa ini? Kerana saya merupakan bekas pelajar di sekolah menengah teknik. Ketika di sekolah menengah teknik, saya bergaul dengan pelbagai rakan-rakan dari pelbagai perangai dan tingkah laku. Jadi sikap prihatin dan memberi perhatian saya untuk lebih mengenali dan mendekati setiap sosok pelajar. Jadi menambahkan saya lagi minat untuk menjadi seorang guru. Poin yang saya ingin terangkan adalah saya sedikit sebanyak mengetahui kelakuan dan perangai pelajar-pelajar di sekolah menengah teknik. Jadi seperti sedia tahu, jika pelajar yang menerima beasiswa habis bergraduasi, mereka akan berkhidmat untuk KPM di vocational ataupun di sekolah teknik. Jadi dengan pengalaman saya dan yang saya pernah lalui, sedikit sebanyak dapat membantu saya untuk memilih dan mengendalikan pelajar dan memilih teknik serta cara pembelajaran siswa mengikut hak kemampuan pelajar. Dan saya juga merupakan seorang yang tak pernah berhenti berusaha. Saya akan sentiasa berusaha memberi komitmen yang tinggi kepada sekolah, serta saya sentiasa bersedia dalam memberi idea bagi meningkatkan prestasi pelajar. Seterusnya, saya bersedia untuk bekerja lebih masa bersama pentadbir sekolah demi meningkatkan prestasi sekolah ataupun prestasi pendidikan di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Macam mana cuti? Okey. Okay, ini kita akan masuk tentang kipalan dan fabrikasi logam. Jadi objektif untuk pembelajaran kita hari ini ada 3. Saya tak banyak. Kalau banyak pun tak masuk banyak kan, kalau tahu kan. Jadi biar sikit janji lekat. Okey. So objektif pertama adalah supaya objektif utama hari belajar ini dapat pelajar akan dapat mengetahui dan memahami apa itu fabrikasi logam. Okey. Apa itu fabrikasi logam? Ada yang tahu tak? Ada. Fabrikasi logam ni dia adalah kerja membuat dan mencipta objek barangan untuk kegunaan seharian. Maksudnya yang ada kat depan mata kita. Sebagai contoh,
Saya tunjuk bagi kita ada depan mata kita ni. Contohnya macam kerusi ni kan. Kerusi ni ada juga menggunakan fabrikasi logam. Contohnya macam kita nak buat lengkuk ni ke kan. Kita nak buat ni pakai mesin ni juga kan. Jadi untuk membentuk ni dan ini yang menggunakan kimpal kan. Okay. Dan fabrikasi logam juga untuk penghasilan bahan ciptaan yang baru dilakukan di bengkel. Okey, penghasilan baru contohnya macam mana? Contoh macam dulu kita nyo tahu tak kelapa nyo? Kita kait kelapa nyo tu kan. Kita selalu orang dulu pakai duduk atas kursi tu kan, ada tajam-tajam tu. Cakik-cakik kalau dulu. Tapi bila ada penciptaan barunya, jadilah yang mesin yang putar sendiri tu juga terlibat dalam fabrikasi logam sebagai contoh. Kemudian benda ni semua dilakukan di bengkel. Kenapa dilakukan di bengkel? Sebab proses kerja melakukan fabrikasi logam ni dia banyak menggunakan alatan dan mesin. Nama pun mesin, bukan mesin kail lah. Jadi mesin ni benda yang besar dan berat. Jadi dia memang tak sesuai untuk di kawasan-kawasan rumah dan memang sesuai untuk kawasan bengkel lah, kerana ada tempatnya dan disusun dengan rapi supaya keselamatan terjamin lah. Dan dalam fabrikasi logam ni yang paling penting aspek keselamatan memang kena dititik beratkan. Jadi itu untuk yang ni. Jadi ini basic dia, awak kena ingat memang simple. Ni simple je. Okey, kemudian mengetahui dan mengingati aspek keselamatan dalam pelbagai sudut, sama ada sebelum, semasa atau selepas kerja kimpalan fabrikasi logam. Okey. Okey, yang kedua, aspek keselamatan. Aspek keselamatan ini pula terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama diri. Okey, untuk diri sendiri. So apa-apa pun kita kena utamakan diri sendiri. Bukan selfish tapi apa-apa pun kita kena utamakan diri sendiri. Sebab kalau kita jaga keselamatan diri sendiri, orang lain pun mungkin takkan tercedera. Faham? Bukan yang macam member pun luka biar je lah ni. Bukan macam tu kan. Okey. Kemudian apa yang kita pastikan keselamatan diri tu? Keselamatan diri yang kita pastikan adalah kita memakai pakaian yang sesuai. Contohnya apa? Pakaian yang sesuai tu pergi wedding kau pakai baju kurung. Memang taklah cari-cari lah kan. Jadi pakai pakaian yang sesuai lah. Jaket, seluar jeans. Okey. Kemudian gunakan kasut bertutup. Kasut bertutup ketika melakukan kerja. Kasut bertutup yang dimaksudkan ni kebiasaannya memang kita banyaklah kasut dipanggil sebagai safety boot. Safety boot ni pula dia terdiri daripada pelbagai jenis. Tapi yang kita gunakan ketika di fabrikasi safety boot yang dekat bahagian depan dia tu keras, supaya benda-benda besi, benda yang kita kan main benda logam keras kan, bila jatuh kat kaki tu kita akan kurang rasa sakit. Dah saya lukis kan. Macam kat sini kan. Contohnya macam ni. Sorry lah saya kena lukis. Jadi macam ni. Contohnya kasut kan. Macam ni kasut dia kan. Dulu macam ni. Kat sini ni. Ini kawasan keras ni. Dia akan melindungi kaki kita. Dia bila barang jatuh dekat sini, dia akan coverkan kaki kita daripada tercedera. Sebab tu penggunaan safety boot ni. Kemudian Terusnya ketika melakukan kerja tu jangan main-main kan. Jangan bergurau senda. Terutama apabila kita melibatkan peralatan yang tajam lah. Contohnya macam gergaji kan. Bila kita tengah gaji tu, kau cocok aku. Sekali melatah, melesing. Kalau main betul melatah, kau terpelik, terkena tekuk, kalau terkena tangan, tak apa lagi. Kalau kena tekuk, kan susah pula. Kena tangan pun tak boleh juga, cedera juga kan. Jadi sebab itulah jangan bermain ketika melakukan kerja. Jadi kemudian
pakai goggle ketika melibatkan kerja. Maksudnya goggle tu kena pakai. Contoh macam kita tengah buat apa supaya nanti pecikan logam tu tak masuk mata. Contoh macam kalau kita buat kipas akar kemudian kan dia pecik tu. Jadi cover contohnya lah kan. Kemudian biasanya pakai goggle ni ketika melibatkan mesin. Contohnya macam gerudi. Masa kita tengah gerudi kan, pakai mesin sebab dia ada dia punya sepihan logam tu. Bila sepihan logam tu sekurang-kurangnya mengelakkanlah daripada termasuk mata ataupun kecederaan di mata. Kemudian yang terakhir, pastikan pakai sarung tangan ketika menggunakan alatan tangan. Jadi untuk lagi selamat kita pakailah sarung tangan. Sarung tangan yang tu bukan sarung tangan yang cabut bulu ketiak tu sarung tangan yang keras, sarung tangan yang macam tebal, macam tak adalah getah dia macam ada kain-kain. Jadi at least dia boleh lah cover kita nak besi sepi-sepi beci tu kan tajam tu kan kalau masuk dalam tangan kita tu kan. Jadi dia boleh cover lah tangan kita. Faham? Okay. Kemudian kita pergi pula yang kedua adalah tempat. Yang kedua adalah tempat. Okey, yang kedua adalah tempat. Tempat yang saya maksudkan ini adalah pastikan lantai kering. Lantai kering. Kenapa pastikan lantai kering? Walaupun even though dia punya katakanlah dia punya tukul, gergaji semua letak dekat tempat masing-masing, dekat sini. Semua tak teratur. Tapi kalau dalam lantai licin, terjatuh, terlanggar kan? Jadi kena juga mendatangkan kecederaan juga. Bahkan bukan kecederaan kita sendiri, orang lain juga terlibat disebabkan kecederaan kita sendiri. Jadi apa yang kita nak buat, tak kira siapa pun kita, bukan kita ketua ke, bukan ni pun, kita kena pastikan dulu lantai kita ni kering. Tak ada tumpah minyak ke apa, supaya nanti tidak tergelincir. Kemudian ketika melakukan kerja, kita pastikan jarak yang sesuai. Contohnya nak potong barang kan, engkau kat sini, janganlah duduk sebelah dia kan? Duduklah jauh sikit. At least macam penjarakan sikit 1 meter. Macam tu lah. Jauh sikit. Duduk meja depan dia, menghadap dia ke, jangan duduk sebelah, menghadap ke, duduk meja sebelah sana ke. Jarak supaya tidak menimbulkan apa-apa kemungkinan berlakunya kemalangan. Kemudian tempat bekerja tu kita jangan pastikan bersepah. Sebab itulah bila dekat sekolah ni terutama kita bukan gunakan bengkel sorang-sorang bukan gunakan bengkel sorang. Jadi tolonglah bertanggungjawab sikit. Bertanggungjawab sikit bila kita dah siapkan gunakan bengkel tu, kita kemas balik. Kemas balik, susun balik dengan teratur. Tempat bekerja tu supaya tak bersepah lah nanti. Bila kita bersepah kan, susah kalau orang lain pun susah nanti. Dan bila kita ni, kita dah tahu bersepah, kita buat bodoh je kan. Jangan buat macam tu. Jadi kita kemaskan dulu, sapu dulu, baru kita mulakan kerja. Jangan teruskan kerja. Jangan campur. Tak apalah, dah sepah ni, nanti aku buat pun habis sepah. Jadi buat sekali, nanti kemas sekali. Tak mahu macam tu. Dengar tak? Tak mahu macam tu, okey? Dan lepas tu kemaskan. Kalau tungkul letak dekat tungkul, gergaji letak kat gergaji. Nasi gerudi tu sapu, bersihkan dia punya tepi-tepi tu. Dia punya sepi-sepihan logam yang tu sapu. Saja daripada saya. Dan terima kasih.